Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala berikan sihat walafiat dan dimudahkan sekalian amal dan ibadat, dan dijadikan diri hamba-hamba yang diridainya, dan dijadikan kita semua pada golongan yang dilepaskan dari nerakanya. Dan demikian juga semua ibu bapa kita, datuk nenek kita, dan sekalian mereka yang mengikuti program online kami ini dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, pengajian kita tazkirah Ramadan semalam kita telah pun menyelesaikan daripada pembicaraan tentang Al-Quran, yang dimana kita telah menyebutkan adab-adab membaca Quran dan apakah dia kelebihan orang yang membaca Quran. Dan demikian juga untungnya ibu ayah yang anaknya itu rajin baca Quran, dan rumah yang di dalamnya ada baca Quran adalah rumah yang nur, yang rahmat, sejauh semua setan-setan. Dan rumah yang tak ada baca Quran dalamnya, maka rumah itu tak ada rahmat, tak ada berkat, selalu menjadi ketegangan, pergaduhan, perselisihan, dan banyak setan-setan dalam rumah itu. Jadi begitulah dia. Al-Quran itu sangat penting dalam hidup kita, dalam diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, rezeki kita. Semua itu tak boleh lengkang daripada Al-Quran, kerana dialah kitabullah. Ya para jemaah sekalian, pada hari ini kadang-kadang kita nak baca Quran, kita tidak ada dalam keadaan berwuduk. Apakah boleh kita baca Quran? Jawapannya boleh, kalau kita tidak memegang mushaf. Mushaf tu apa? Iaitu Al-Quran, kitab Al-Quran, itu nama mushaf. Tetapi kita boleh baca melalui handphone kita ataupun dalam buku Yasin kita. Buku Yasin tu dia ada terjemahannya. Jadi kalau sekiranya huruf Latinnya, huruf Romanisnya melebihi daripada huruf Al-Quran, boleh kita pegang dia. Cuma tak boleh pegang huruf Arab dia itu saja. Ya? Dan demikian juga kalau sekiranya kita memegang Majmu' Syarif. Majmu' Syarif pun demikian juga, kalau sekiranya doa-doa ataupun tulisan-tulisan yang melebihi daripada tulisan Al-Quran, boleh kita pegang dia. Tapi kalau sekiranya tulisan Quran itu lebih daripada tulisan biasa, itu tak boleh kita pegang kalau tanpa berwuduk. Itulah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran itu melainkan orang yang sudah disucikan. Yang dah sucikan itu maknanya yang sudah dalam keadaan berwuduk dan suci daripada hadas besar. Tetapi di sini, apakah boleh Ustaz pahalanya sama kita baca Quran daripada kitab Al-Quran dengan kita membaca Quran daripada buku doa ataupun Majmu' Syarif atau buku Yasin? Jawapannya dari segi bacaan tu sama saja pahalanya. Alif Lam Mim, dalam baca Quran apa? Alif Lam Mim juga. Dalam kita handphone kita ataupun dalam kita punya Majmu' Syarif pun Alif Lam Mim juga. Jadi dari segi huruf-hurufnya, bacaan itu pahala itu sama. Setiap satu huruf mendapat satu kebaikan, setiap satu kebaikan mendapat 10 kali ganda pahalanya. Itu dari segi pahala huruf. Dan demikian juga pahala kita memandang pada Al-Quran, yang dalam handphone pun Al-Quran, yang juga dalam buku Majmu' Syarif pun Al-Quran. Tapi kalau sekiranya kita di rumah, di mana kita tidak ada masalah, kita dalam keadaan berwuduk, mudah kita dapatkan Quran, atau kita dalam masjid, kita mudah dapatkan Quran, yang lebih bagusnya kita pegang Quran. Kenapa kita pegang Quran itu lebih bagus? Kerana dia adalah sebuah kitab yang namanya Kitabullah, kitab Allah, Al-Quran. Adapun Majmu' Syarif tu campur-campuran dengan doa. Adapun dalam handphone tu, itulah alat saja. Ya, jadi dia bukanlah sebenarnya Al-Quran mushaf, tetapi dia hanya sebagai alat ataupun kita kata buku doa. Tapi kalau kita di rumah, kita di masjid, ada kesempatan boleh pegang Quran, tak ada masalah, tak ada halangan, lebih baik kita memegang Al-Quran, kerana itu merasakan kasih sayang cinta kita pada Al-Quran. Tapi kalau kita ada sikit halangan, apa-apa halangan lah,
Mungkin kita nak bergerak, nak berjalan, takut nanti kita tak hormat pula pada Al-Quran Kitabullah ni. Kita pun jaga juga adab tu. Kalau kita tak dapat jaga adabnya, menjaga adab penghormatan Quran, maka lebih baik kita pakai kat handphone, ataupun kita pakai dekat buku doa, Majmu' Syarif atau buku Yasin. Itu pun boleh, tak ada masalah. Pokoknya kita membaca Al-Quran, ya, itu yang paling penting sekali, baca Quran. Dan demikianlah kita membaca surah-surah yang telah kita pesan semalam. Jangan lupa kalau pagi hari kita baca surah Yasin, dan kalau sekiranya kita waktu malam maghrib baca surah Tabarakalladzi dengan surah As-Sajdah. Surah Tabarakalladzi ni pun surah penyelamat daripada azab kubur. Ya, satu masa sahabat-sahabat dia dalam musafir, dia pun pergi, mereka sampai di satu tempat, mereka pun bentanglah tempat tidur, mereka berehat. Tiba-tiba bila mereka baring, terdengar dalam bawah tanah tu ada orang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca Quran surah Tabarak. Terkejut sahabat-sahabat ni, pun bangun. Besok bila mereka sampai ke Madinah Munawwarah, mereka pun ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi SAW jawab, benar, itulah surah Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan dari azab kubur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita dah terangkan semalam kelebihan surah Sejadah. Dia juga akan memberi syafaat kita dalam kubur kita, daripada azab kubur kita, dan dia akan membela kita di mahkamah Allah Ta'ala. Dan surah Tabarakalladzi juga menyelamatkan kita dari azab kubur. Amalkan semua kita, 100%, 1000%, million percent, semuanya akan jadi ahli kubur. Semua kita akan masuk kubur. Tak ada siapa yang terlepas dari kubur. Jadi kalau gitu, apakah persediaan kita? Kita takut nanti dalam kubur azab, kita takut dalam kubur gelap, kita seorang dalam kubur tuan-tuan, 6 kaki bawah tanah. Kalau sekarang kita duduk atas bumi, sekarang besok kita duduk bawah tanah, seorang pula, macam mana? Jadi inilah dia antara amalan untuk membuat bekalan kita, iaitu membaca surah Tabarakalladzi, surah Sejadah. Andai kata surah Tabarakalladzi, surah Sejadah ni tak sempat baca lepas maghrib sampai ke isyak, tak sempat kerana ada sebab-sebab lain, maka kita bacakan lepas isyak. Kalaulah sekira surah Tabarakalladzi, surah Sejadah tak sempat baca juga lepas isyak, besok pagi kita qadakan. Begitulah juga surah Waqiah, kita bacakan dia juga lepas maghrib, tak dapat lepas isyak, tak dapat besok pagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberi isyarat, apa-apa amalan yang tertinggal pada waktu malamnya, bila dilakukan pada esok paginya selagi sebelum masuk waktu zuhur, maka dia mendapat pahala sama seperti dia kerjakan pada waktu semalam. Sebab itulah para alim-alim ulama kita, ya, kalaulah sekiranya mereka terkejut lambat bangun tahajud, mereka qadakan tahajudnya besok lepas subuh. Ustaz, boleh ke qada ni? Boleh. Sebab amalan-amalan rutin yang sudah sentiasa kita kerjakan, dia boleh diqadakan pada esok pagi kalau tertinggal. Ini pun kadang-kadang lah, sekali-sekali, bukan tiap-tiap hari kita tinggal, tidak, ya. Ini maknanya orang tak buat tu. Tapi kalau sekiranya dia memang buat tiap-tiap malam, tapi kadang-kadang ada masa tersibuk, dia tak sempat buat, maka dia boleh qadakan pada esok harinya, selagi sebelum zuhur. Lepas subuh kita nak baca pun boleh, selepas baca Yasin. Ataupun kalau sembahyang tahajud kita tertinggal pada waktu malam, kita nak qadakan lepas subuh pun boleh. Ustaz, lepas subuh ni waktu haram, selagi sebelum terbit matahari. Betul, waktu haram. Tetapi ulama mazhab Syafi'i sudah mengatakan bahawa kalau sembahyang tu sembahyang yang berwaktu, macam sembahyang sunat subuh qabliyah atau sembahyang sunat tahajud, waktunya malam, kalau tertinggal, kita boleh qadakan dia walaupun pada waktu haram. Walaupun waktu haram, yes. Sebab memang dia sudah berlaku. Itu namanya sebab yang terdahulu. Itu panjanglah bahasa fikir pula tu. Cuma nak bagi tahu sini mana boleh kita lakukan. Tapi kalau baiknya kita tunggu lepas terbit matahari, kita qadakan sembahyang sunat tahajud kita yang tertinggal. Kalaulah kita menjadi amalan kita melakukan salat tahajud pada waktu malam, setiap malam. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi sekarang ini malam 15. Hari ini 14 hari bulan Ramadan 1441. Malam ini malam 15 Ramadan.
Masya Allah, cepatnya masa kita dah sampai setengah dah ni. Allah, sekarang kita cek balik kita punya sembahyang apa kita dah buat. Sembahyang tarawih kita bagaimana? Dapat tak kita buat 20 rakaat atau buat 36 rakaat atau 40 rakaat? Ustaz, banyaknya. Tak tahan lah. Yelah, kalau dapat buat. Dalam zaman Sayyidina Umar dibuatnya 20 rakaat. Zaman Sayyidina Uthman dibuatnya 36 rakaat. Zaman Sayyidina Ali dibuatnya 40 rakaat. Kenapa ni lebih-lebih lagi ni? Nak dapatkan pahala. Tengok sahabat-sahabat tu. Walaupun sudah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha mereka, syurga untuk mereka. Tetapi mereka lagi giat, kuat lagi, tambah-tambah lagi ibadat. Ni sekarang kita tuan-tuan dan puan-puan, cek kita punya tarawih kita lepas. Alamak Ustaz, saya ada tertinggal juga. Alamak Ustaz, saya ada buat yang 10 rakaat saja. Ustaz, saya ada buat 8 rakaat saja. Sekarang kita kena lipat gandakan. Malam ni sampai seterusnya, jangan kurang daripada 20 rakaat. Lebih tak apa, tapi kurang jangan. Kenapa? Sebab itulah sunnah Nabi SAW. Itulah dia telah disepakati oleh para sahabat-sahabat, sebagaimana yang telah kita ceritakan tentang sejarah tarawih. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cek balik video kami yang telah kami rakamkan dalam list kami, iaitu tentang masalah solat tarawih, yang di mana Nabi SAW, sahabat-sahabat mengerjakan 20 rakaat. Itulah yang telah sahih daripada ijma' sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan selepas tarawih kita buat sembahyang witir. Witir ini adalah satu ibadat yang sangat penting sekali. Maka dengan itu saya mengambil daripada kitab, iaitu Marhaban Ya Ramadan. Kitabnya telah disusunkan oleh Tuan Guru Said Muhammad Amin Al-Idrus, seorang daripada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW yang bermukim di Madinah. Dan beliau adalah murid kepada seorang guru yang sangat alim, iaitu Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Habib Zain bin Semit. Habib Zain bin Semit ini sebenarnya sepupu kepada bekas mufti kita Syed Isa Smith. Dan beliau ini adalah sangat alim, dan beliau sampai digelarkan Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i kecil. Maka saya memetik daripada kitab ini mengenai tentang salat witir. Maka berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat kepadanya, dan juga kepada gurunya Habib Zain Semit, supaya Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan merahmatinya, dan kedua mereka masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua dalam sihat walafiat, dan dengan keberkahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita hadiahkan kepada kedua mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Witir dengan arti maknanya ialah sembahyang sunat witir yang dilakukan selepas pada salat fardu isyak. Yang hukum salat witir ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah merupakan sunat muakkadah yang sangat-sangat dikeraskan. Sunat tapi sangat dikeraskan. Dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hukumnya adalah wajib. Masya Allah, wajib. Jadi sinilah bezanya ya. Imam Syafi'i kata sunat muakkadah, Hanafi kata wajib. Sebab tu kita lihat ya, orang-orang yang mazhab Hanafi lepas sembahyang fardu isyak dia sembahyang sunat ba'diyah, lepas tu sembahyang sunat witir, tak miss dorang, Masya Allah. Tapi kita ni pun mazhab Syafi'i janganlah kita ambil ringan. Kita alhamdulillah bulan Ramadan ni kita buat witir. Lepas tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat. Tapi jangan hanya bulan Ramadan, sambung teruskan. Sebab dia ada mempunyai kelebihan yang besar, dan juga ini al-suruhan daripada perintah Nabi kita Rasulullah SAW. Salat witir telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humri ni'am wa hiya witru. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kamu semua satu salat lebih baik daripada haiwan unta yang terbaik. Itulah dia salat witir. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Maknanya Allah telah anugerahkan kita satu salat yang lebih baik daripada unta yang kita jual. Kalau lah orang zaman dulu jual unta lah, sekarang jual emas agaknya. Maknanya lebih baik daripada harta dunia kamu itu. Apa dia? Itulah salat witir. Jadi sebab tu di sini kita kalau boleh jangan kita tinggalkan.
Kalau kita diberitahu oleh tuan majikan kita, kau tunggu lagi 1 jam, aku bagi kau bonus lagi 50, bukan 50, $500. Semua tunggu 1 jam pun tak apa. Ini Allah nak bagi lebih. Satu harga unta tu yang baik, yang gemuk, yang cantik tu berapa harga? Lebih daripada $6,000. Wow, lebih $6,000. Kalau sekira rial dah berapa banyak? Itu yang paling bagus lah ya. Jadi kita tunggulah sekejap. Sembahyang witir pun bukan lama sangat, 3 rakaat saja. Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Salat witir adalah satu kewajipan, hak. Maka barang siapa yang tidak salat witir, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Masya Allah, Nabi menolak, bukan golongan kami, bukan umat kami. Berat tu. Sebab tu Imam Hanafi kata wajib. Sebab tu Imam Syafi'i kata sunat muakkad. Kenapa kata sunat muakkad? Sebab solat wajib hanya 5 saja, tak ada lebih. Tapi kalau dah lebih daripada 5 tu namanya sunat muakkad. Habis kenapa Imam Hanafi kata wajib? Imam mazhab Hanafi ni ada sikit beza. Sembahyang 5 waktu tu dia kata rukun. Dia beza disebut dia rukun. Dan yang witir ni namanya wajib. Beza rukun yang wajib ni, rukun tak boleh tinggal sama sekali. Kalau sekira wajib ni, kalau sekira slack ke apa tu, taklah sampai kafir, taklah sampai keluar Islam, tetapi dia masih lagi dituntut lah untuk mengqada'kannya. Itu dalam mazhab Hanafi. Maknanya satu perkara yang diberatkan ya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah witir. Witir tu dari segi bahasa mana ganjil. Allah tu Esa, Qul huwallahu ahad. Esa, satu, single. Dia tak ada 2, tak ada 3, tak ada 4. Na'udzubillah. Itulah Allah Ta'ala, single, witir. Jadi witir tu mana ganjil. Ganjil tu mana single. Maka Allah Ta'ala tu single atau witir. Dan Allah Ta'ala suka kepada yang witirnya. Segala yang ganjil tu suka. Sebab tu Nabi kita SAW bila buat sesuatu perkara yang baik, Nabi suka ganjilkan dia. Kita kalau nak membuka puasa makan kurma, makan 3 biji. Ustaz, kurma tak banyak, 1 biji. Jangan makan 2. Ustaz tak boleh ke makan 2? Boleh, tapi Nabi suka ganjilkan dia. Macam kita ambil wuduk, cuci muka 3 kali, cuci kaki 3 kali. Macam tu lah seumpamanya. Nabi suka mengganjilkan dia. Maka Allah SWT suka perkara yang ganjil. Maka berwitirlah kamu wahai ahli Quran. Ahli Quran itu kita lah, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Jadi ini merupakan perintah Nabi SAW. Cuma perintah ni sebagaimana telah ditafsirkan oleh setengah ulama, iaitu perintah sunat yang ditekankan. Kenapa? Kerana solat tu tidak lebih pada 5 waktu. Itu yang wajib, yang kita sedia maklum. Cuma mazhab Syekh Hanafi mengatakan tu wajib dari segi satu aspek yang berbeza. Jumlah rakaat, berapa rakaat ni solat witir ni Ustaz? Paling sedikit ialah 1 rakaat dan paling banyak ialah 11 rakaat. Dia boleh buat 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11 maksimum. 11 maksimum. Jadi kita boleh buat witir tu ialah 11 rakaat ya. Dan solat sunat witir ini boleh dilaksanakan lepas solat fardu isyak, walaupun dengan solat jamak takdim. Apa ni? Maksudnya kalau kita ni musafir, kita sembahyang jamak takdim. Jamak takdim maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib. Lepas sembahyang fardu maghrib, Assalamualaikum, kita sembahyang fardu isyak pula. Ini belum masuk isyak. Yalah, kita musafir. Itu nama jamak takdim. Lepas jamak takdim, sembahyang isyak, boleh sembahyang witir. Ustaz, belum masuk waktu isyak? Ya, boleh. Pokoknya witir itu waktunya ialah selepas solat fardu isyak. Itu hukum dia. Jadi kalau sekiranya sebelum sembahyang fardu isyak, tak boleh sembahyang witir. Itu waktunya witir ya. Yang lebih utama adalah jika dilakukan pada waktu sepertiga malam terakhir. Hal ini jika yakin bahawa dirinya akan bangun sebelum terbit fajar. Waktu witir, solat witir yang afdal sewaktu akhir malam. Kalau kita bangun tahajud lah ya, selalu bangun tahajud bagus, alhamdulillah. Jadi kita sembahyang witir akhir malam.
Habis ustaz, kita sekarang ni tarawih ni, kita lepas tarawih kita buat witir. Tak apa, sebab itu pun memang amalan para sahabat, sahabat-sahabat Nabi SAW. Zaman Sayyidina Umar, bila dia perintahkan imam Allah SWT Muhammad, imam tu semayang, disuruh semayang 20 rakaat tarawih dan dengan 3 witir. Jadi memang disuruh semayang witir tu. Tapi kalau kita semayang biasa-biasalah di rumah kan, kita semayang tu witir ke akhir malam, itu yang lebih afdal sekali. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijalu akhirah salatikum al-billaili witra. Jadi kalau penutup solat kamu, solat malam tahajud, ialah solat witir. Jadi Nabi suruh solat witir terjadinya penghabisan. Tetapi lepas solat witir, kita ni nak sembahyang sunat lagi yang lain, boleh ke? Boleh, tak ada salahnya. Macam sahabat-sahabat juga, mereka dah solat witir lepas daripada tarawih, malam bangun tahajud boleh. Ada orang kata, lepas witir tak boleh sembahyang lagi. Bukan tak boleh, tapi bagusnya kalau kamu ada jadual, ada waktu, sembahyanglah sunat apa pun dan akhir sekali witir. Tapi kalau sudah witir, kemudian terasa, aku nak sembahyang sunat hajat pula, aku tadi tak sembahyang hajat lagi, boleh. Aku nak sembahyang sunat taubat, tak ada halangan, boleh. Ya, bukan makna lepas sembahyang witir tu dah tak boleh. Sebab ada orang kata, ustaz, witir ni penutup sembahyang tau. Memang betul penutup kalaulah kita melakukannya dengan tertib. Tapi kalau kita terlupa, kita nak sembahyang lagi atau nak sembahyang qada pula, boleh, tak ada halangannya, ya. Jika tidak yakin untuk dia bangun malam, maka lebih afdal dia sembahyang witir pada permulaan malam. Permulaan malam tu bila? Iaitu selepas daripada sembahyang fardu isyak, sembahyang sunat isyak, ba'diyah, kemudian sembahyang witir. Atau lepas tarawih, sembahyang witir. Itu kalau kita tak yakin lah. Kenapa tak yakin? Memang aku ni bukan kaki tahajud, kaki terkejut aja. Maaf tuan-tuan ya. Ini kalau sekiranya pada bulan-bulan lain tu, kalau bulan Ramadan insya-Allah bangun. Kenapa? Nak makan sahur. Jadi kita sahur, kita sembahyang tahajud, sembahyang witir kalau yang belum witir lah. Tapi kalau sekiranya pada malam-malam lain, kita ni tak biasa bangun tahajud. Jadi kalau kita lebih baik witir sebelum tidur. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut tidak bangun pada waktu malam akhir, maka solatlah witir pada waktu permulaan malam. Dan barang siapa yakin dapat bangun pada waktu malamnya akhir, maka solatlah witir pada waktu malamnya akhir, kerana sesungguhnya solat pada waktu malam akhir disaksikan. Siapa yang saksi? Disaksikan oleh malaikat. Jadi itu kelebihannya. Afdalnya witir itu dilakukan di akhir malam, ya. Ini kalau kita tidak di dalam bulan Ramadan, ya. Sebab bulan Ramadan kita salat tarawih dengan witir sama. Tapi kalau lain daripada bulan Ramadan, kita bolehlah bagus ni kalau kita memang alhamdulillah kaki tahajud, kita bangun tahajud dan kita salat witir di akhir malam, ya. Faedah salat witir pada khulafaur rasyidin. Ni 4 khalifah kita ni. Macam mana dia salat witir? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma salat witir pada awal malam. Awal malam. Lepas sembahyang fardu isyak, sembahyang sunat isyak, ba'diyah, dia sembahyang witir. Siapa? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma. Kenapa? Sebab mereka bimbang, takut tak bangun tahajud. Ustaz, takkanlah dia orang tak bangun tahajud. Ya, itu sifat para sahabat. Walaupun dia yakin dia boleh bangun, tapi dia tak tahu besok, maaf kata, dia mati sebelum dia bangun ke? Masya Allah, iman mereka tu ingatkan mati. Jadi sebab tu dia buat witir sebelum dia tidur. Dan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma mengerjakan salat witir pada waktu akhir malam. Masya Allah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali confident dia akan bangun tahajud. Memang orang-orang ni memang digeruni oleh malaikat, digeruni oleh syaitan. Syaitan ni kalau nampak Sayyidina Umar lalu satu lorong, dia lari lorong lain, takut. Nak terserempang dengan Sayyidina Umar pun takut. Tengok Sayyidina Umar pun dah ketakutan, syaitan pun takut. Subhanallah. Itulah Sayyidina Umar yang digelarkan Al-Faruq, yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Kehebatan dia. Sampai Nabi SAW kata, kalau ada Nabi lepas aku, Umar orangnya. Masya Allah. Hebat betul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Semoga Allah meridainya dan meridai sekalian para sahabat-sahabat Nabi. Amin ya rabbal alamin.
Cara solat witir boleh dilakukan dengan cara wasal, iaitu bersambung, dan boleh dilakukan cara fasal, terpisah. Jadi boleh kita lakukan dua cara, iaitu cara kita 3 rakaat sekaligus, 1 salam, ataupun 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu boleh kita pilih. Tapi yang afdalnya ialah bagi mazhab Syafi'i, dibuatnya 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kenapa pula? Sebab Nabi SAW ada mengatakan, la taj'alul witra ini fil lail, jangan kamu buat 2 witir dalam 1 malam. 2 witir 1 malam macam mana? Sebab kita sembahyang maghrib 3 rakaat, dan kalau kita sembahyang witir 3 rakaat juga, dah jadi macam 2 kali maghrib. Jadi Nabi kata jangan. Jadi kamu buat, jadi ulama-ulama Syafi'i kata buat 2 rakaat salam, lepas tu 1 rakaat salam, itu yang lebih afdal. Sebab tu dalam suatu hadis lagi Nabi SAW mengatakan solat malam ialah masna 2 rakaat 2 rakaat. Jadi dengan hadis-hadis ini mazhab Syafi'i mengatakan solat witir tu dibuat 2 kali salam, tetapi mazhab Hanafi mereka mengatakan solat witir tu afdalnya buatnya 1 salam straight 3. Kenapa pula dia buatkan 3 rakaat straight? Kenapa? Sebab kalau dia kata kalau sembahyang witir 2 rakaat, ini bukan witir, ini dah jadi genap. Witir tu apa? Ganjil. Ini dah jadi genap. Yang 1 rakaat itu baru nama witir, yang 1 saja. Jadi di sini mazhab Hanafi daripada angle yang lain pula, daripada angle bahasa Arab pula. Angle-nya mengatakan bahawa kalau kamu buat witir, buat 3 sekarang. Sebab 3 tu maknanya ganjil. Kalau buat 2 dah jadi genap, baru 1. Jadi ini hanya witir. Itu dari aspek bahasa. Masya Allah, ulama-ulama kita semua hebat-hebat tuan-tuan. Mereka, pandangan mereka semua ada sandaran. Jadi di sini kata ulama, boleh kita pilih. Nak buat 2 rakaat 1 rakaat, kemudian nak buat 3 rakaat sekaligus pun boleh. Tapi yang afdal, ikutlah kita yang mazhab. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita buatlah 2 rakaat 1 rakaat. Tapi andai kata kalau kita semayang di belakang imam mazhab Hanafi, kita pergi masjid, masjid Anggulia ke, masjid Bencoolen ke, imam dia Hanafi, kita pun semayang witir, tak payah kita nak pergi ke belakang mufarakah, kita nak buat sendiri, tak payah, kita ikut imam. Imam buat 3 rakaat ustaz straight sekaligus, boleh kita ikut 3, tak salah. Begitu juga sebenarnya orang mazhab Hanafi pun, dia kalau ikut imam ni sekarang mazhab Syafi'i, dia buat 2 rakaat 1 rakaat, dia tak perlu buat dia buat sembahyang jemaah sendiri, dia boleh ikut juga mazhab Syafi'i, dia buat 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Sebab kedua-duanya cara itu adalah sah. Cuma ialah kadang-kadang ada orang mungkin tak begitu jelas dalam mazhab, mengikut mazhab. Tak apalah, kita pun compromise lah, maafkan, tak apa. Jangan kita kata-kata, kita jangan kritik cuma di sini kita belajar, kita sebenarnya boleh ada 2 pilihan. Witir tu nak dilakukan 2 rakaat 1 rakaat, kemudian atau 3 rakaat sekaligus. Apakah surah yang dibaca dalam solat witir? Surah yang nak dibaca, semua kena baca surah Fatihah tu memang dah wajib lah. Tapi rakaat yang pertama selepas Fatihah ialah surah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Itu kalau kita hafal lah. Jadi kalau kita tak hafal, Ustaz saya tak hafal lah. Tak hafal, tak ada modal, apa sajalah modal kau. Maaf lah tuan-tuan jadi kalau ada modal, kita baca Sabbih, itu yang afdal. Dan rakaat kedua ialah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat yang kedua. Jadi begitulah dia tuan-tuan Rakaat pertama, maupun orang yang buat 2 rakaat 1 rakaat, ataupun yang buat 3 rakaat sekaligus, tetap bacaannya macam ni juga. Iaitu rakaat pertama Sabbih Isma Rabbikal A'la, rakaat keduanya ialah dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga dia baca surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Itu dia tuan-tuan jadi imam kita buat 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat, macam tu juga baca surahnya. Jadi rakaat yang ketiganya ialah kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 surah sekaligus kita baca dalam 1 rakaat yang terakhir. Itulah dia solat witir. Solat witir kalau dikerjakan 1 rakaat sepanjang-panjang masa setiap malam, maka hukumnya makruh.
Ustaz tadi kata sekurang-kurangnya 1 rakaat. Betul, itu memang sekurang-kurangnya, tapi janganlah tiap-tiap malam. Itu 1 rakaat tu kalau awak ni dah letih, penat, balik lambat kerja, daripada tak semayang witir, semayanglah 1 rakaat. Tapi kalau tiap-tiap malam selalu saja, banyak kali dia semayang witir 1 rakaat aja, makruh hukumnya. Kenapa Ustaz? Sebab semayang witir ni memang patutnya kita menambahkan ibadat pada Allah Ta'ala. Dan begitulah dia, Nabi kita SAW bersabda, Salatul lail mathna. Salat waktu malam itu ialah 2 rakaat. Jadi buatlah 2 rakaat, 1 rakaat. Macam itulah kita sepatutnya. Jagalah semayang witir ni. Kalau tak dapat nak baca surah yang panjang-panjang macam kita sebut tadi, apa-apa surah pun tak apa, tapi pendeknya kita buat witir. Jangan langsung kita tak buatnya. Kita sekarang ni alhamdulillah, Ramadan ni memang rahmat Ramadan. Kenapa? Dengan ada Ramadan kita tarawih, kita witir. Nah, jangan sampai Ramadan habis kita pun habis tak ada witir. Dahlah tarawih memang kita dah tak buat dah lepas luar Ramadan. Witir jangan kita tinggalkan, buat witir juga ya. Itulah pesanan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa kita tak mampu nak bangun tengah malam atau khawatir tak bangun malam, kita semayang witir sebelum kita tidur atau selepas semayang fardu isya, semayang ba'da isya, kemudian semayang witir. Hukum membaca kunut dalam solat witir terdapat 3 pendapat. Ini sekarang tentang baca kunut dalam solat witir. Ini sudah sampai setengah Ramadan ni. Malam ni malam 15 Ramadan. Besok malam 16 Ramadan. Ustaz, kita nak kena baca doa kunut ke? Ini kita dengarkan. Menurut pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, disunatkan membaca kunut dalam solat sunat witir pada setengah terakhir dalam bulan Ramadan. Setengah terakhir. Jadi kalau setengah terakhir ni kita bagi 2. 15 hari awal, 15 hari akhir. Jadi kalau sekiranya malam 15, okey, malam ni malam 15, kita tak baca kunut lagi. Bila mula setengahnya akhir, malam 16, besok malam tuan-tuan. Jadi sebab tu saya bicarakan witir, buat witir ni sekarang ni, supaya besok malam kalau siapa-siapa semayang witir, insya-Allah semua kita semayang witir, jangan lupa baca doa kunut. Doa kunut yang macam mana tu? Macam kita baca doa kunut subuh, macam itulah dia ya. Jadi kita baca doa kunut tu pada rakaat yang ketiga. Kalau kita semayang 3 rakaat, kalau kita semayang 1 rakaat, pada 1 rakaat tu je lah. Jadi kita bacakan kunut itu lepas daripada rokok kita. Itu pendapat mazhab Imam Syafi'i yang paling kuat ya, membaca kunut dalam solat witir pada setengah malam terakhir, bermula daripada malam bila? Malam 16 Ramadan. Bila tu malam 16 Ramadan? Besok malam. Hari ini hari 14 malam 15. Besok hari 15 malam 16. Ya Allah, sampaikanlah kami sampai ke akhir Ramadan untuk kami sempurnakan ibadat puasa dan amal-amalan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan menurut pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad, disunatkan baca kunut dalam solat sunat witir selama sebulan Ramadan. Wow, daripada awal Ramadan semayang witir, terus baca doa kunut pada rakaat yang ketiga lah. Menurut pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad rahimahumullah, semoga Allah merahmati kedua-dua mereka. Dan menurut Imam Abdullah bin Zubair dan Al-Imam Abdul Wahid An-Naisaburi, disunatkan membaca kunut dalam solat witir dalam masa setahun. Wow, sepanjang tahun semayang witir, sepanjang tahun itulah kamu baca doa kunut dalam solat witir kamu. Tapi semua baca doa kunut tu pada rakaat yang akhir, rakaat yang ketiga, rakaat yang ganjil tu ya. Itu yang disunatkan. Jadi kita mazhab Syafi'i yang paling ringan, iaitu kita baca doa kunut selepas daripada masuk setengahnya akhir, iaitu malam 16 sampailah ke malam akhir Ramadan. Dan kita baca doa kunut ni tuan-tuan ya, masukkan juga doa yang minta lindung daripada penyakit wabak
Ini sebenarnya kita ni wabak ni, masalah ni, musibah kita ni. Jadi kita bacalah doa, minta supaya Allah lepaskan kita daripada penyakit wabak. Itu ada juga telah beredarkan oleh pihak MUIS, ya, doa minta perlindungan daripada wabak. Itu kita boleh refer lah pada website MUIS. Ataupun kita, mana yang kita ingat, Allahumma adfa'annal bala wal wabak, Allahumma adfa'annal bala wal wabak. Ya Allah, buangkanlah daripada kami, campakkan jauh daripada kami, iaitu bala tu segala musibah-musibah, wal wabak, dan sekalian wabak penyakit-penyakit, ya. Jika tidak membaca kunut pada salat witir di waktu yang disunatkan membaca kunut, maka pada setengah terakhir daripada bulan Ramadan disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kita terlupa. Ustaz dah cakap dah malam ni, tapi bila besok malam dia bersembahyang witir, dia macam biasa, terlupa, ya. Makan banyak sangat. Maaf tuan-tuan, ya. Jadi dengan itu, Ustaz, saya terlupa. Sebelum beri salam tu sujud sahwi. Sujud sahwi tu 2 kali. Dah lepas kita fil alamina innaka hamidum majid, dah tahiyat akhir dah. Sebelum kita beri salam ni, Allahu Akbar, niat. Aku sujud sahwi, niat. Sebab sujud ni menambah rukun. Kalau kita tak niat sujud sahwi, dia jadi kira tambah rukun. Itu boleh menyebabkan batal sembahyang. Jadi kita kena niat, aku sujud sahwi, Allahu Akbar, sujud. Kemudian Allahu Akbar, duduk. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, duduk, sujud. 2 kali sujud. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian tak payah baca tahiyat lagi, dah habis dah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara sujud sahwi. Apa-apa pun lah, ya. Kalau kita dalam sembahyang kita terlajak rakaat ke, atau kita keliru berapa rakaat ke, di akhir salat sebelum beri salam disunatkan kita sujud sahwi. Nak baca apa Ustaz dalam sujud sahwi itu? Subhanaman la yanam wa la yashu. Subhanaman la yanam wa la yashu. Maha suci Allah, la yanam, tidak tidur, wa la yashu, dan tidak mengantuk. Yang tidur siapa? Kita lah. Yang mengantuk siapa? Kita lah. Itulah kita. Tapi Allah tidak, maha suci Allah. Kita minta apa? Ustaz, saya tak hafal lah. Ustaz cakap dalam live ni, mana kita nak baca, nak tulis. Okeylah, tak apa. Kau baca subhanallah, ataupun baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sekali ke 3 kali, tak apalah. Itu pokoknya nak kena sujud. Tapi ini sujud pun sunat juga. Ustaz, saya terlupa nak sujud terus beri salam. Tak apalah. Ini tak membatalkan sembahyang. Sebab membaca doa kunut tu sunat muakkad, bukanlah maknanya dia tu rukun. Jadi kalau kita tak buat, taklah batal sembahyang kita, ya. Jangan susah hati pula. Kalau kita tak buat sujud sahwi pun tak batal sembahyang kita, cuma ada kuranglah sikit dia punya pahala dia. Waktu membaca doa kunut dalam solat witir terdapat beberapa pendapat. Pada waktu iktidal setelah rukuk, itu adalah pendapat mazhab Syafi'i. Itu kita mazhab Syafi'i lah, macam kita sembahyang subuh kan. Lepas kita rukuk, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, kita membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu dibuatnya dalam sembahyang witir juga. Pada rakaat yang terakhir tu, rakaat yang ketiga tu. Dan pada waktu berdiri sebelum rukuk, itu adalah pendapat Imam Ibn Surayj. Imam Ibn Surayj mengatakan, sebelum rukuk dah baca surah, sebelum lagi rukuk baca pula doa kunut dulu, baru pergi rukuk. Dan ini juga dipegang oleh mazhab Hanafi. Jadi kalau orang yang sembahyang witir belakang imam mazhab Hanafi, jangan terkejut. Bila dia dah habis surah yang rakaat yang ketiga tu, bila dah habis surah, terus dia baca doa kunut. Belum rukuk lagi dia baca doa kunut. Memang ni ada pendapat ulama, dan itu adalah pendapat juga pendapat Imam Hanafi. Dan boleh memilih antara sebelum rukuk atau sesudah rukuk bagi pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i juga. Boleh pilih. Nak sebelum rukuk pun boleh, selepas rukuk pun boleh. Tapi yang kuatnya pendapat mazhab Syafi'i ialah selepas rukuk, ya. Jika telah melakukan solat sunat witir, maka boleh setelahnya untuk lakukan solat sunat yang lain tanpa ada apa-apa halangan, dan tidak perlu diulangkan balik solat witir. Jadi kalau kita dah solat witir lepas sembahyang tarawih, kita sembahyang tahajud, nak buat witir lagi, tak payah. Atau kita sembahyang malam, kita dah sembahyang tahajud, sembahyang witir,
Lepas sembahyang witir, ada lagi tertinggal, ada dua rakaat sunat hajat ke belum buat. Buat sembahyang sunat hajat. Nak ulang balik witir, tak payah. Nabi kata apa? La witrani fil lail. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau ada witir sekali cukup. Tak payah ulang lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami menyempurnakan ibadat kami, ya Allah. Dan istiqamahkanlah kami dapat mengerjakan salat witir ini sepanjang umur kami sampai akhirnya, ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menyempurnakan ibadat puasa ini, ya Allah. Berikanlah kami sihat alfiat panjang umur sampai kami dapat sempurnakan Ramadan ini, ya Allah. Jadikanlah Ramadan yang mensucikan kami dari segala dosa. Jadikanlah Ramadan yang mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan yang akan menjadikan kami diharamkan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini teman kami dalam kubur kami. Jadikanlah Ramadan ini sebagai pembela kami di yaumul mahsyar. Jadikanlah Ramadan ini sebagai pembimbing kami di atas jembatan Siratal Mustaqim. Ya Allah, apa saja amalan-amalan yang baik yang kami kerjakan dalam bulan Ramadan, terimalah dia, ya Allah. Maafkanlah kesilapan kami dan berikanlah kami kekuatan untuk teruskan amal-amal taat ini sampai setelah kami di luar Ramadan, sampai akhir umur kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek moyang kami, guru-guru kami, pakcik-makcik kami, dan sekalian murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program online Tazkir Ramadan ini. Ampunkanlah semua kami, ya Allah, dan ampunkanlah seluruh umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon padamu, Kau jadikanlah kami semua, ya Allah, daripada golongan yang Kau lepaskan dari neraka-Mu, ya Allah. Kami tahu neraka adalah benar, syurga adalah benar, mati adalah benar, kubur adalah benar, yaumul hisab adalah benar. Ya Allah, selamatkanlah kami semua apabila dibangkitkan di yaumul hisab. Izinkanlah kami berdiri di bawah panji-panji Nabi kami Rasulullah SAW. Izinkanlah kami dapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi kami Rasulullah SAW. Demikian juga ibu ayah kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Mereka yang sedang sakit, yang bermohon doa dari kami, sembuhkanlah semua sakit-sakit mereka, ya Allah. Semua penyakit datang daripada Engkau dan tidak ada yang dapat mengobatinya melainkan hanya daripada Engkau saja, ya Allah. Murahkan rezeki kami, ya Allah. Murahkan rezeki anak cucu kami. Murahkan rezeki sekalian kaum keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, dan mereka yang mengikuti program online Tazkir Ramadan, ya Allah. Kurniakan kami rezeki yang halal lagi diberkati, ya Allah. Mereka yang kekurangan rezeki Kau cukupkanlah, ya Allah. Mereka yang berhutang Kau tunaikanlah, ya Allah. Mereka yang dalam kesempitan Kau lapangkanlah, ya Allah. Mereka yang dalam kesusahan Kau senangkanlah, ya Allah. Mereka yang mempunyai berbagai-bagai hajat, kabulkanlah semua hajat-hajat mereka, hajat dunia dan hajat akhirat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baiklah para jemaah sekalian, mohon maaf daripada penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersilap perasaan. Yang benar semua daripada Allah, salah silap dari kelemahan saya. Maka sehingga kita berjumpa lagi pada Tazkir Ramadan pada esok hari, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.